Baik, Saudara Nasional 7, kita teruskan dengan Sarawak Semasa. Kita terus saja bersama Gracia di studio BRTM Kuching. Silakan. Selamat sejahtera semua dan salam sehatis jiwa. Polis Bintulu mengesahkan tulang dan tengkorak yang ditemui di kawasan Ulu Anap Tatau, Bintulu pada 22 November lalu milik mangsa hilang Kasih Anak Rambo hasil ujian padanan DNA yang dilakukan oleh Jawatan Kimia di Kuching. Demikian menurut Ketua Polis Daerah Tatau, Timbalan Penguasa Polis DSP Dennis Bunyam melalui pernyataan kepada RTM semalam. Jelas beliau keputusan DNA dibuat melalui padanan sampel darah waris keluarga mangsa dengan sel-sel tulang yang ditemui oleh pihak pekerja syarikat survey yang melakukan kerja-kerja penyukatan tanah hak adat Bumiputera NCR di Sungai dan Kawit. Tambah beliau, siasatan polis mendapati mangsa mati akibat kelaparan dan tiada sebarang unsur jenayah dalam kejadian tersebut. Sementara itu, keluarga mangsa yang ditemui berterima kasih atas kerjasama semua pihak yang terbabit. Mangsa Kasih Anak Rombo telah hilang semasa melakukan tinjauan tanah NCR miliknya di Sungai Sepajit Tatau, iaitu kira-kira 4 km dari rumah panjang mereka, Rumah Jemat, pada 2 September lalu. Jadi Tok Sengai kami 2 malam. Hari kedua malamnya pagi itu nganjung ke kubur. Meri terima kasih ngau polis, ngau bomba, ngau bala kaban aku tahu pemberita tahu udah nulung aku sudah ada nulung. Terima kasih ngau kita. Mangsa Kasih Anak Rombo telah hilang semasa melakukan tinjauan tanah NCR miliknya di Sungai Sepajit Tatau, iaitu kira-kira 4 km dari rumah panjang mereka, Rumah Jemat, pada 2 September lalu. Peribahasa jangan jaga tepi kain orang sudah tidak sesuai dalam konteks jenayah. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching ACP Roslan B. Ahmad, sikap penyibuk kini perlu sekiranya terdapat perkara yang mencurigai di kawasan mereka kerana ini dapat membantu membendung aktiviti jenayah. Jelasnya kerana sikap itulah Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Kuching berjaya merekodkan penurunan kadar indeks jenayah di bandar ini bagi tempoh 6 tahun berturut-turut bermula dari tahun 2009. Ini terbukti dengan statistik kes pada tahun 2015 iaitu sebanyak 1,805 kes berbanding tahun 2009 sebanyak 5,653 kes iaitu penurunan sebanyak 3,848 kes. Manakala bagi tahun 2010 jumlah kes dicatatkan adalah sebanyak 5,595, pada tahun 2011 5,039 kes, 2012 4,385 kes, 2013 2,523 kes dan 2014 sebanyak 2,208 kes. Saya menyeru, bagaimana saya sering kali beritahu pada masyarakat untuk pergi kerjasama bukan untuk jadi polis. Bukan untuk jadi polis, tapi sekadar untuk jadi mata dan telinga pihak polis supaya maklumat dapat disalurkan kepada pihak polis, ya, supaya dengan itu kita dapat kerja-kerja pencegahan jenayah dapat dibuat dengan lebih berkesan, ya. ACP Roslan memberitahu demikian pada sidang media selepas perhimpunan bulanan Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching di Kuching. Dalam perkembangan lain, sebanyak 170 kes jenayah melibatkan kecurian motosikal, kereta dan lori atau van berjaya diselesaikan dalam operasi Rejang tahun lepas. Katanya daripada jumlah itu, 120 kes membabitkan kecurian motosikal, 39 kes melibatkan kereta dan 11 kes pula lori atau van. Justru beliau mahu masyarakat terus peka selain memberikan kerjasama dengan menyalurkan sebarang maklumat berkaitan kepada polis. Pendidikan awal seks di sekolah perlu diberi penekanan bagi mencegah jenayah rogol. Presiden Persatuan Kepolisian Komuniti Sarawak, Datuk John Lau, berkata ini perlu kerana ramai anak-anak yang masih tidak faham mengenai jenayah ini sehingga menyebabkan mereka suka membezakan pelakuan jenayah. Katanya jenayah tanpa mengira latar belakang ini suka dikesan kerana ada mangsa yang lebih rela mendiamkan diri daripada menanggung malu yang mungkin timbul sekiranya membuat laporan polis. Mengenai 3 kes rogol yang berlaku di Kuching awal tahun ini, beliau berkata ia perlu dibendung segera kerana kebanyakan pelaku yang ditahan melibatkan golongan belia. They should be in prison for life for those who committed rape. You agree with me? In prison for life
Rotang juga. And I don't know, in certain country, stoned to death. Datuk John ditemui RTM selepas program komuniti kepolisan di SMK Matang Jaya, Kuching. Lebih 400 pelajar menyertai program ceramah ini. Tentera Laut Diraja Malaysia akan terus bekerjasama rapat dengan semua agensi penguat kuasa maritim dalam memastikan keselamatan perairan negara terus dipelihara daripada sebarang jenis ancaman luar. Menurut pegawai memerintah kapal Diraja Laksmana Hang Nadim, Komander Rozi Syam Yusof, langkah tersebut selari dengan beberapa insiden yang melibatkan pencerobohan anasir luar ke dalam perairan negara. Tambahnya, operasi pemantauan perairan di Sabah dan Sarawak yang dijalankan oleh kapal Diraja Lekir dan kapal Diraja Laksmana Hang Nadim sejak awal Disember lalu telah berjalan lancar dan tiada masalah atau ancaman keselamatan dilaporkan. Namun, TLDM akan terus memantau perairan negara bagi memastikan semua pihak, khususnya yang terlibat dalam kegiatan perikanan, berada dalam keadaan selamat semasa melakukan aktiviti mereka. Beliau berkata demikian dalam program lawatan terbuka ke kapal Diraja TLDM di Terminal Pending, Lembaga Pelabuhan Kuching. Kapal Diraja Lekir dan kapal Diraja Laksmana Hang Nadim telah melabuh di Kuching sejak Selasa lepas dan akan meneruskan perjalanan balik ke markas armada TLDM di Lumut, Perak esok. Masyarakat perlu yakin dan memberi kepercayaan terhadap pihak polis dan tentera bagi menjaga keamanan dan keselamatan negara. Ahli Parlimen Sebuti Haji Ahmad Lai berkata perkongsian pintar antara masyarakat dan polis dapat mencegah atau mengurangkan kadar jenayah. Tambahnya, masyarakat juga perlu menghargai kepayahan dan pengorbanan pihak polis dan tentera dalam melaksanakan tugas mereka. Justru beliau menyeru ketua-ketua masyarakat serta pengamal media mendidik masyarakat mengenai pentingnya keperluan menyalurkan maklumat mengenai sebarang jenayah kepada pihak polis atau tentera. Beliau berucap merasmikan penutupan program pencernaan Minda 2016, kesedaran ekstremisme dan ancaman Islamic State IS di Miri. Penubuhan pusat pendaftaran sehenti yang menghimpunkan semua agensi berkaitan dilihat perlu dalam mempercepat proses pendaftaran bagi Pusat Pembelajaran Komuniti CLC di Sarawak. Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga, Datuk Hajah Fatimah Abdullah berkata semua agensi yang terlibat dalam pendaftaran CLC akan duduk semeja dan membuat keputusan pada mesyuarat yang sama bagi memendekkan proses pendaftaran tersebut. Katanya setakat ini terdapat 16 buah CLC di seluruh Sarawak merangkumi kawasan Miri, Bintulu dan Mukah dengan melibatkan 767 orang pelajar. Dalam pada itu, beliau berharap kesemua CLC yang telah ditubuhkan supaya berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia selewat-lewatnya pada akhir tahun ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri taklimat kepada pengusaha ladang mengenai CLC di CLC Ladang 3 Pembangunan Peladangan Pertanian Sarawak SPAD di Miri. Beliau memberitahu taklimat yang diadakan akan memberi penerangan yang lebih jelas khasnya kepada pihak pengurusan ladang berhubung prosedur pendaftaran CLC di kawasan masing-masing. Sementara itu, Konsulat Jeneral Republik Indonesia Pak Jahal Gultom memberitahu pihaknya akan bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk memenuhi keperluan pendidikan CLC di Sarawak, terutama menyalurkan tenaga pengajar yang berkelayakan dan profesional. Justru beliau menyaran agar pihak pengurusan ladang membuat permohonan pendaftaran secepat mungkin bagi memudahkan proses penghantaran guru dan kemudahan lain apabila ia telah berdaftar secara rasmi. Pendaftaran CLC di Sarawak perlu dibuat di Pejabat Pendaftar, Institusi Pendidikan dan Guru, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan tidak boleh bergabung dengan mana-mana CLC, parti politik, kesatuan sekerja, pertubuhan atau persatuan lain sama ada di dalam atau di luar negara. Rakyat diseru supaya terus memberi mandat kepada kepimpinan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Denan Satem agar lebih banyak keperluan penduduk luar bandar dapat dilaksanakan.
Menteri Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Pembangunan Keluarga Rozi Yunus berkata, dengan peluang kepimpinan untuk menerajui Sarawak untuk 5 tahun lagi, Ketua Menteri menjanjikan setiap keperluan dan perjuangan rakyat terutamanya di luar bandar dapat dilaksanakan sepenuhnya. Jelas beliau yang juga merupakan adun berkenu memenuhi keperluan penduduk setempat merupakan agenda utama setiap wakil rakyat. Dengan memberi contoh bagi kawasan berkenu, beliau memberitahu tumpuan diberi kepada penyediaan kemudahan jalan raya utama termasuk jalan penghubung ke kampung bagi keselesaan penduduk luar bandar dan pedalaman. Ini termasuk penaik tarafan rumah-rumah ibadat dan projek perumahan rakyat termiskin. Rozi Yunus berucap pada majlis penyampaian cek RM50,000 bagi menaik taraf surau kampung Menjelin di Berkenu Miri. Sehubungan itu, tegas beliau, sokongan padu rakyat amat diperlukan dalam memastikan kesinambungan pembangunan dapat dilaksanakan sepenuhnya. Ibario Sendirian Berhad Ibario iaitu syarikat tempatan yang bertanggungjawab mengurus dan menjalankan aktiviti-aktiviti pelancongan di daerah Bario menerima sumbangan berupa 10 buah basikal dengan nilai keseluruhan RM5,000 daripada Malaysia Airports Holding Berhad MHB dalam satu majlis ringkas di Dewan Serbaguna Bario kemarin. Majlis penyerahan disempurnakan oleh Pengarah Urusan MAHB Datuk Badli Syam Ghazali kepada Wakil Ibario Sendirian Berhad Puan Laila Raja. Sumbangan basikal tersebut sebagai sebahagian pakej terbaharu dalam aktiviti yang diperkenal dalam rancangan industri eko pelancongan setempat yang begitu sinonim dengan produk pengenalan seperti beras Bario, garam Bario dan nanas Bario. Turut disampaikan sumbangan cek bernilai RM5,000 bagi tujuan membina pondok basikal untuk menempatkan basikal-basikal tersebut. Satu pertandingan juga bakal diadakan dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah sekitar daerah Bario bagi mereka bentuk pondok basikal itu nanti. Datuk Badli Syam berkata sumbangan itu sebahagian daripada penghargaan pihaknya kepada penduduk daerah kecil Bario. Jelasnya atas komitmen Malaysia Airports menyaksikan peningkatan pulangan pelaburan sosial SROI dalam pengurusan padang terbang atau stall port Bario sekaligus menyumbang kembali kepada masyarakat setempat. Tambahnya, stall port ini diurus atas dasar tanggungjawab sosial korporat yang berperanan menjadi akses kepada bekalan makanan, ubat-ubatan dan pendidikan. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada Persatuan Bomba Sukarela Bario yang membantu menjaga keselamatan dan aspek kebombaan di sekitar padang terbang tersebut selain memastikan aspek perlindungan keselamatan lapangan terbang memenuhi piawaian antarabangsa yang ditetapkan oleh Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, isteri kepada bekas yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Datuk Patinggi Abang Haji Salahuddin, Toh Puan Datuk Patinggi Haja Norkiah akan menghadiri Majlis Pemasyuran Rumah Kanak-Kanak Toh Puan Haja Norkiah di Rumah Kanak-Kanak Kuching, Batu 12 Kuching pada pukul 9.30 pagi. Turut hadir Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim. Sementara itu, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Richard Jaim akan menghadiri majlis perasmian Seminar Perhubungan Perusahaan Mahkamah Perusahaan Malaysia serta majlis penyerahan watikah pelantikan yang di-Pertua dan pengerusi Mahkamah Perusahaan Malaysia di Hotel Pullman Kuching pada pukul 11 pagi. Manakala Ketua Polis Negara Tan Sri Datuk Khalid Abu Bakar akan menghadiri Majlis Penganugerahan Pingat Kedaulatan Negara PKN Siri 1 2016 di Dewan Pahlawan Brigade Sarawak PGA Kuching pada pukul 10 pagi. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Peri bersama Fiona.